Ya. Okey. Saya ulang balik. Sebenarnya kalau kita tengok, masalah perkauman dekat negara kita ni bukan bermula daripada sekolah. Masalah perkauman di dalam negara kita bermula dari politik. Dia bermula daripada politik. Okey? Alright. Masalahnya apa tuan-tuan? Kenapa bermula daripada politik? Bermula daripada politik kerana sikap parti-parti politik pada awalnya adalah parti-parti politik perkauman. Parti-parti politik perkauman. Dan parti-parti politik perkauman ini, kalau kita lihat daripada segi struktur cara mereka berkempen, adalah untuk tujuan memenangi hati kaum tersebut. Kaum yang mereka represent. So, pada peringkat awal, kalau kita lihat, British guna dasar pecah dan perintah. Maka pada waktu itu diwujudkan parti berdasarkan atau berasaskan kepada perkauman. Dia ada dua parti yang besar, haluan kanan dan haluan kiri. Yang konservatif ni, dia basekan kepada kaum. Kemudian datang PAS, dia base kepada agama. Tetapi ada parti politik tak base kepada bangsa atau agama, dia basekan kepada ideologi. Saya pernah tulis artikel tentang ini. So, bila dia berasaskan kepada bangsa, masing-masing nanti akan bercakap dan berbicara tentang bangsa mereka. Dan of course, mereka nak championkan bangsa mereka, dan in order untuk lakukan itu, directly or indirectly, sedar atau tidak, mereka telah merendahkan bangsa lain. This is what happened. Ini yang berlaku. Jadi disebabkan oleh itu, maka dia encroach di dalam masyarakat yang tak faham politik ni. Tuan-tuan, kita kena ingat, di belakang cerita bila nak sakau, dia tak kira bangsa. Tapi bila masuk ke dalam politik, dia mula kira. Bangsa aku, bangsa engkau. Sebab itu, kenapa Rasulullah sebut dalam hadis, kenapa bahawa antara sifat jahiliah adalah sifat perkauman. Racism. Perkauman itu adalah sifat jahiliah on its own. Di mana kita menganggap satu bangsa itu lebih rendah berbanding dengan kita. Regardless lah, biasa dia Cina memandang Melayu ke, Melayu pandang Cina ke, Melayu pandang India ke, India pandang Cina ke, pandang Kadazan, Iban, doesn't matter. Tapi poinnya dekat situ adalah kenapa sikap itu berlaku disebabkan oleh parti politik. Dan sebab itu saya kata, lebih baik parti politik itu berdasarkan ideologi. Negara kita je, setahu saya lah, di mana parti politiknya berdasarkan kepada negara, kepada bangsa. Kalau dekat UK, dekat US, even dekat Indonesia, kalau tidak saya, partinya berdasarkan kepada ideologi. Dekat UK, dekat US, kita ada Liberal Democrats, kita ada Labour, kita ada Conservative. Dekat US, kita ada parti-parti seperti Republican. Kita ada Republican, kita ada apa satu lagi? Republican dan lawan dia lah. Saya lupa. Kan? So, dia ada parti tu berdasarkan ideologi. Left or right wing. Doesn't matter bangsa apa dia. Yang penting, dia melihat kepada bagaimana dia nak memajukan negara. Sebab saya selalu kata, untuk kita nak majukan negara ni, kita tak cukup dengan bangsa Melayu saja. Kita tak cukup dengan bangsa Cina saja. Cina pun faham. Sebab itu orang Cina pun jual barang kepada orang Melayu. Kan? Jual barang kepada orang Melayu. Banyak barang-barang milik Cina dimelayukan dan diletakkan logo halal sebab dia faham market dia adalah orang Melayu. Ada orang tanya tadi, kenapa tak buat SJKC Murud, SJKC Iban? Penduduk tak ramai. Dan keperluan kita kata, macam saya kata, kenapa buat China ataupun India? 1 bilion penduduk India, 1 bilion penduduk China. Satu hari nanti kita nak establish, bukan satu hari, sekarang ni pun kita establish perdagangan. Agak-agak kita nak berdagang dengan siapa tuan-tuan? Tapi untuk makluman tuan-tuan, kita ada dalam SPM, ada SPM bahasa Iban tau. Iban tu dikonsider sebagai bahasa. Dia beza bahasa dengan dialek ni. Bahasa ni dia ada tata bahasa. Dia ada undang-undang, dia ada regulation dia. Democrats, betul. Republican dia dengan Democrats. So, dia ada dua benda tu. Okay? Jadi, sebab itu kita kena faham. Kalau kita faham masalah dia bahawa ia bermula daripada kempen politik, daripada parti politik, baru kita boleh selesaikan masalah itu. Isunya apabila kita melihat permasalahan perkauman ni daripada sudut yang salah. Kita anggap sekolah itu penyebab kepada perkauman. Saya kata, even katakanlah, saya sekolah bercampur tuan-tuan. Sekolah saya bercampur, semua bangsa ada. Kecuali India. India tak ada kat sekolah saya. Kita bercampur pelbagai bangsa.
Kan, pelbagai agama kita campur. Adakah itu menghapuskan sifat perkauman? Sebenarnya bukan, tidak. Bagi saya, sikap kita, termasuk sekolah vernacular sekalipun, sekolah kebangsaan, sikap kita, sikap cikgu, silibus pendidikan, dan yang paling utama, media sosial. Media dan media sosial. Parti politik. Kalau berkempen, apa cerita dia orang, tuan-tuan? Kalau kita tak berkuasa, maka bangsa lain akan menindas kita. Kalau kita tak jadi kerajaan, maka bangsa lain akan memijak-mijak kepala kita. Tuan-tuan, familiar tak dengan ucapan tersebut? Dia menimbulkan apa perkara itu? Tuan-tuan, di kalangan PN, kenapa mereka benci DAP? Adakah kerana DAP itu Democratic Action Party? Adakah kerana dia Democratic Action Party? Ataupun dia orang kata kerana DAP itu Cina? Dia orang kata sebab DAP itu Cina. Bukan sebab kerana dia memperjuangkan demokratik atau memperjuangkan sekularisme apa semua. Bukan. Kerana DAP itu adalah parti Cina. Kerana itulah kenapa PN benci kepada DAP. Kenapa PAS benci kepada DAP. Tuan-tuan dengar nada mereka. Bukan kerana DAP itu salah, sakau. Bukan. Kerana dia Cina. Hanya kerana dia Cina. Jadi, perkauman itu datang daripada siapa sebenarnya? Sekolah ni, dia ajar silibus sekolah. Tak ada masa dia nak bercakap tentang hendaklah kita benci orang Melayu, hendaklah kita benci orang India. Tak ada. Yang bercakap benci ni parti politik. Hari-hari. Tuan-tuan dengar. Oh, kalau kita tak berkuasa, kita tak bergabung, ummah tak bergabung. Tengok, maka parlimen itu Cina yang akan berkuasa. Maka habislah kafirlah orang Melayu. Siapa yang cakap demikian? Sekolah ke? Sekolah ke yang cakap demikian? Ataupun parti politik, parti-parti politik, ahli-ahli politik yang bercakap demikian? Inilah sebenarnya menyebabkan kenapa sikap kita terhadap bangsa lain, satu, orang Melayu terhadap bangsa lain, dan bangsa lain terhadap kita. So, sebab itu saya suka ada satu ayat ni, someone, saya tak ingat siapa, dia kata, oh ni, dia ni bekas CIA. Dia ni bekas ejen CIA. Dia kata, interview tu tanya, if there is one lesson, kalau ada satu perkara yang kau nak share kepada orang ramai, kepada masyarakat yang mendengar tentang ilmu engkau sebagai spy, dia pernah jadi spy for so many years. Apa dia? CIA tu kata apa? Kita kena faham beza di antara persepsi dengan perspektif. Persepsi dengan perspektif, dia kata. Now, persepsi adalah milik kita. Kita ada persepsi itu cara pandang kita kerana latar belakang kita, kerana pendidikan kita, kerana environment kita, kerana apa yang berlaku dalam hidup kita. Itu persepsi kita. Jadi kita melihat sesuatu, satu pandangan, satu peristiwa, satu kejadian, satu keadaan, masyarakat, manusia, alam dengan persepsi kita. Now, kalau kita nak jadi orang yang benar-benar hebat, kita kena mula belajar melihat daripada perspektif. Arti kata, perspektif ni bagaimana? Kita orang Melayu. Bila timbul persoalan, kenapa Cina ada bersikap diskriminasi, merendah-rendahkan orang Melayu? Jadi kita kena ubah perspektif kita dan kita melihat daripada kacamata mereka. Saya tak menafikan perkara itu ada. Saya kenal ada beberapa orang macam tu. Dan saya lihat posting-posting, walaupun anda tak tulis dalam bahasa Cina, bukan kita tak boleh translate. Bila kita faham, kita tanya, kita belajar, kita kaji, kita tengok latar belakang dan kita nampak puncanya apa. Isunya bila kita nampak bila orang maki. Saya ambil contoh lah, Walaon maki saya. Bila Walaon maki saya, dia kutuk saya, rupa saya, wajah saya, gigi saya sebagainya, mata saya muka saya sebagainya, rambut saya, dia kutuk macam-macam. Saya tak marah. Sebab bila saya lihat daripada perspektif mereka, saya tahu. Saya faham bahawa apabila manusia ini tak ada hujah, mereka gunakan cara mengoyak rabakkan emosi kita. Itu cara dia. Bila saya faham dan saya realise, oh itu yang pertama. Dan kedua, saya faham cara pendidikan politik PAS. Matlamat menghalalkan cara. Itu cara pendidikan politik mereka. So saya rasa tak ada ralat pun dia buat demikian. Dan yang ketiga, daripada perspektif saya nampak, bila orang maki kita, pahala dia akan pergi pada kita. So saya tak marah.
bertambah lagi pahala saya. Alhamdulillah. So poinnya dekat sini tuan-tuan, bagaimana kita sebagai masyarakat kena mula lihat daripada perspektif orang lain. Dan bukan kita saja, semua kena mula melihat perspektif. Dan kalau kita semua bangsa, semua agama melihat daripada perspektif itu, kenapa orang Islam kata macam ni bagi orang bukan Islam? Kenapa orang bukan Islam buat macam ni bagi orang Islam? Apa pandangan orang Islam kepada orang bukan Islam, dan vice versa. Kalau kita semua dan politik kita, masyarakat kita mengajar tentang perkara ini, kita takkan boleh hapuskan racism. Tak boleh, mustahil. Racism ni akan berada selama-lamanya. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh kurangkan. Dia sebut tadi tentang Indonesia. Kau ingat Indonesia tu tak ada ke racism ni? Kan? Jangan bangga sangatlah. Kan? So, bila kita faham dan cuba memahamkan, sebab itu ada dalam satu buku, 7 Habits of Highly Effective People. Dia kata, try to understand and be understood. Cuba untuk faham dan cuba untuk memahami. Cuba untuk memahamkan dan cuba untuk difahamkan. Okay? Kita pun kena faham dia, tapi dalam masa yang sama, dia pun kena belajar untuk faham dengan kita, dan kita kena ajar dia apa yang kita maksudkan. Okay? So, panjang cerita tu kat situ kan. Panjang cerita tersebut dekat situ. Okay, habis. Entahlah tuan-tuan. Cerita ni, kita ni tak habis-habis macam ni kan. Sikap kita ni takkan habis macam ni. Terutama kalau satu bangsa tu dia majoriti. Bila dia majoriti je, dia akan menindas bangsa minoriti. Masa minoriti, bila dia akan ditindas, dia kena buat sesuatu lah. So akhirnya dia pun berprasangka buruk dengan kita. And vice versa. Kan?